Okey, untuk video kali ni pasal teknik menjawab soalan hakisan geografi semester 1. Untuk siapa-siapa yang nak repeat jok sem 1 ataupun masih lagi dalam semester 1 sekarang ni, eloklah korang tengok video ni sebab hakisan ni antara tajuk yang famous masuk exam. Okey, ni soalan dia. Sejauh manakah faktor fizikal mempengaruhi proses hakisan di permukaan bumi? Ingat baik-baik, bila soalan ada tulis je mempengaruhi dalam soalan tu, make sure korang letak dalam mindset korang, oh ada mempengaruhi. Mesti dalam huraian pun kena ada menunjukkan sesuatu tu meningkat atau menurun, bertambah atau berkurang. Korang mesti bagi tahu dalam huraian. Okey, dia nak soalan dia sejauh manakah faktor fizikal, meaning that kita kena bagi faktor fizikal plus faktor manusia plus kesimpulan sebab 13 markah. Andai katalah kalau korang just jawab faktor fizikal je, korang akan dapat separuh daripada markah 13 tu. 13 bahagi 2 dapatlah 6, kesimpulan 1 dapat 7. Rugi kan? Okey, bila sebut hakisan, korang tak bolehlah nampak hakisan ni hakisan sungai ke? Hakisan ni ada banyak sebenarnya. Bila soalan ni, soalan bagi umum. Proses hakisan di permukaan bumi. Maksudnya hakisan sungai, hakisan tebing, hakisan cerun. Ini contoh-contoh hakisan. Ni hakisan cerun, berlaku dekat cerun. Ni pula hakisan tebing, dekat tebing pantai, tebing sungai. Okey, cara jawab dia macam ni. Cara jawab dia, korang mulakan dengan faktor fizikal dahulu. Macam mana kalau nak start dengan faktor manusia dulu? Boleh ke? Okey, kalau korang start dengan faktor manusia dulu akan jadi salah. Sebab soalan dah terang-terang bagi tahu sejauh manakah faktor fizikal. Bagi tahu dulu faktor fizikal. Okey, untuk soalan macam ni, bahagi biar balance sikit. Kalau korang bagi 3 faktor fizikal, so faktor manusia pun mesti 3 juga. Satu isi, korang akan dapat 2 markah. 2 darab 6, 12, tambah kesimpulan 1 markah. Apa jadi kalau korang bagi 4 faktor fizikal, 2 faktor manusia? Okey, dia jadi tak balance. Takut kalau pemeriksa tu jenis yang straight, dia orang kurangkan markah korang. So, hati-hati, okey? Make sure balance. Okey, faktor yang pertama, kecerunan. Semakin curam cerun, aliran air menjadi makin laju dan hakisan makin giat. Manakala sebaliknya jika landai. Okey, cuba korang tengok cerun yang curam. Mesti hakisan dia kuat sebab air dia halaju tinggi. Bila benda yang curam macam tu. So, faktor yang pertama, kecerunan. Dalam esei, sebab ini soalan esei 13 markah, korang tulis je. Antara faktor fizikal yang mempengaruhi proses hakisan di permukaan bumi ialah kecerunan. Noktah. Kemudian korang pun hurai. Semakin curam cerun bla 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 bla. Okey, dah siap dah satu isi. Noktah. Next perenggan pula. Selain itu, jumlah hujan juga menjadi faktor fizikal yang mempengaruhi proses hakisan di permukaan bumi. Noktah. Korang bercakap, jika jumlah hujan yang lebat, hakisan giat, manakala jumlah hujan sedikit, hakisan kurang. Hakisan giat ni maksudnya hakisan tu kuatlah berlaku. Yalah, bila korang perhatikan, bila hujan tu turun dengan kuat kan, banyak air, mestilah hakisan tu lagi kuat. Cuba korang ambil air, korang tuangkan ke atas tanah. Kalau air tu banyak, mestilah tanah tu habis bersepah kan. Tapi kalau air tu sikit, tak ada dia apa-apa. Okey, macam tu. Okey, faktor yang ketiga, letupan tumbuhan. Kalau korang memanglah tak ingat sangat faktor-faktor dia, make sure yang ni ingat tau. Kurang letupan tumbuhan menyebabkan akar pokok tidak dapat mencekam tanah dan hakisan giat. Manakala hakisan kurang jika letupan tumbuhan banyak. Okey, tumbuhan ni tak kira lah kecil ke yang besar ke, dia ada akar. Akar tu lah yang membantu mencengkam partikel-partikel tanah. So, bila datang air ke, hujan kuat ke, kalau ada pokok banyak, dia akan membantu untuk mengurangkan kadar hakisan tu. Okey, ni untuk faktor fizikal. Faktor manusia pula apa? Okey, faktor manusia ni ada 3. Pembalakan, pertanian, pembinaan. Pembalakan ni apa? Okey, pembalakan ni penebangan pokok menyebabkan proses cegat silara kurang dan hakisan permukaan tinggi. Cegat silara ni apa? Cegat silara ni, korang perasan tak, tumbuhan dia ada daun. Bila hujan turun, hujan tak kena dekat tanah, kena dekat daun dulu. Okey, benda itulah yang membantu mengurangkan proses hakisan permukaan. Okey, bila berlaku pembalakan, orang tebang habis pokok. Tak ada dah lah cegat silara ni.
That's why jadi faktor yang menyebabkan hakisan di permukaan bumi. Okey, faktor kedua, pertanian. Tanah diterangkan untuk penanaman berskala besar dan ketiadaan tumbuhan tutup bumi di peringkat awal menyebabkan hakisan giat berlaku. Okey, kalau orang nak buka ladang, mesti dia akan kosongkan tanah tu. Asalnya tanah tu ada pokok, dia kosongkan untuk penanaman apa semua. Bila dia kosong, dia ambil masa nak tumbuh balik tumbuhan-tumbuhan, rumput-rumput ke apa. Dan bila tanah tu tak ada pokok tutup bumi, macam pokok kecil-kecil tutup bumi tu, bila hujan turun, dia akan terhakis. That's why hakisan giat berlaku kalau ada proses pertanian secara besar-besaran tapi tak guna tumbuhan tutup bumi. Tumbuhan tutup bumi ni membantu supaya tanah tu tak terhakis. Kita tanam sekejap je dulu sebelum kita tanam tumbuhan sebenar yang kita nak tanam. Okey, faktor ketiga, pembinaan. Orang pasal tak jalan raya kita buat dekat dalam hutan apa semua tu. Okey, tu beri kesan dekat hakisan sebenarnya. Pembinaan jalan raya di cerun menyebabkan cerun terdedah tanpa tumbuhan dan hakisan mudah berlaku ketika hujan. Okey, contoh dalam gambar tadi saya dah tunjuk dah ni. Pembinaan lah ni menyebabkan hakisan cerun. Okey, tu je untuk video kali ni. Next saya akan buat lagi. Okey, hope video ni boleh membantu korang score A geografi.